Okey, satu soalan. Soalan ni akak nak jawab pun boleh, akak tak nak jawab pun boleh. Siapa Sabri Yunus dalam hidup akak? Saya tak peduli dia ada kat sini ke apa semua, saya nak tanya juga. Dia adalah Okey, baik. Assalamualaikum adik kakak semua. Bersama saya dengan pada hari ini untuk bercakap, untuk bersembang adalah Angeline Tan. Kira salah seorang saya anggap macam living legend juga. wah. Taklah, tak sampai ke tahap itu. Kita memang rasa tak, tapi orang lain kan. Okey, hari ini saya beruntung sekali juga sempena malam tahun baru Cina, saya boleh buat video bual bicara dengan Angeline Tan pada hari ini. Terima kasih Kak. Terima kasih banyak. So hari ini kita nak sembang, nak berkecek, nak berbual berkenaan dengan Dua Naga Boro Kak. Saya walaupun saya sendiri berlakon dalam Dua Naga Boro tu, saya ada favourite watak dalam tu. Favourite watak yang paling suka adalah watak Nyonya Ang. Okey. Betul tak? Konsisten daripada awal sampai habis. Wow. Dia punya kan. Okey. Sebenarnya macam mana kehidupan Nyonya Ang dan keluarga dia ni? Ada dia dikhianati, anak dengan masalah anak dia, hantar anak dia keluar negara, segaput dia punya kepala. Sebagai seorang ibu, kalau di dalam suasana macam itu, tentu dia banyak risau tentang keselamatan anak dia kan. Dia punya risau, dia sedih, berserabut, dan tapi pada masa yang sama dia kena kuat. Kalau dia tak kuat tak boleh. Sebab dia kena kuat untuk memberi semangat dan memberi segala yang positif kepada anak dia. Okey, baik. Kadang-kadang kita berlakon ni Kak. Ya. Kadang-kadang watak tu menjadi dengan kita sebab kita pernah tengok ataupun kita pernah lalui satu watak yang kita beri tu, yang orang beri pada kita, yang kita bawa tu, kita pernah tengok, kita pernah lalui. Ya. Adakah akak lalui benda tu? Sebab saya tengok akak ni memang dalam cerita tu, watak tu memang tak ada. Saya tak pernah. Saya tak pernah lalu. Saya tak pernah panggil anak saya ubah muka pergi luar negara. Tak pernah. Saya tak pernah orang kejar anak saya. Tak ada. Tak pernah. Orang tu tak pernah. Jangan. Ada orang bermusuh sampai nak bunuh tu tak ada. Sebab saya sendiri kalau orang kata, pandai kau main makyung. Sebab aku sebenarnya main makyung. So saya tengok akak bawa watak tu dengan emosi yang akak bawa tu, terhadap perasaan kepada anak dia yang macam tu, perasaan kepada suami dia. Itu semua kerana kita ada seorang pengarah yang sangat baik. Dia pergi ke situ. Betul tak? Okey. Perwatakan yang akak bawa tu, adakah diminta oleh pengarah bawa macam tu, ataupun akak sendiri yang suggest kepada pengarah untuk bawa dengan cara yang macam tu? Suggest tu tak pernah. Kita dengar arahan dari pengarah kan, apa yang dia nak. Macam Abang Sabri biasanya dia akan terang tentang watak kita. Seperti Azrul pun tahu kan, dia mesti brief kita dulu. Betul. Jadi Angela akan imagine. Selalunya kita imaginekan. Betul. Kalau situasi macam ini, sepatutnya ialah macam itu. Jadi kita melakukan ikut flow, ikut perasaan kita lah. Maksudnya kita olah sendiri lah kan? Ya. Sebab bila kita tahu siapa kita, biasanya Angeline macam tak, ini simple je. Teori-teori semua ini tak tahu. Ya, kita cuma tahu siapa kita, dan dalam situasi itu, kita diletak di dalam set. Jadi kita gerak, kita ikut apa yang kita rasa.
Berapa lama akak study watak apa ni Nyonya Ang? Tak ada lah. Mana tahu. Teori saya tak ada. Maksudnya tak adalah dapat watak Nyonya Ang ni study macam mana contoh Imagine imagine Kak. Hanya boleh imagine sebab apa pun dalam suasana itu baru kita boleh betul-betul rasa kan. Saya pun banyak guna teknik imajinasi, imagine. Watak ni nak apa, watak ni macam mana. Ya, sebab apa? Kita hanya agak-agak saja. Tapi bila di dalam set dengan kemunculan artis-artis lain yang sekeliling kita kan. Ya. Jadi perasaan tu dan juga energi tu kita hanya boleh rasa dan kita gerak je. Betul tak? Betul. Betul. Macam kadang-kadang kan partner-partner pun sangat penting. Ya, betul. Nasib baik Angeline juga ada partner yang baik kan. Datang dengan cara macam tu ke rumah. Ada seorang adik yang tak boleh pakai. Okay. Dan ada seorang anak yang sungguh merisaukan. Jadi rasanya itu yang bentukkan kita. Sebab dalam suasana macam tu, dengan naturalnya. Sebab masa scene tu saya nampak sangat Nyonya Ang memang benci lah ada Duan. Kau nak datang dalam hidup keluarga aku ni kenapa? Saya rasa macam tu kan. Dia sebenarnya dia bukan benci. Dia bukan risau benci. Sebab dia tak kenal orang tu. Dia tak kenal, dia bukan benci, dia cuma dia tak percaya. Okey. Betul tak? Siapa yang datang ke rumah dia tu dia semua curiga lah. Tambah pula yang cari anak dia tu adalah bangsa yang macam Duan. Ya, betul tak? Betul. Sebab itu dia cakap dengan anak dia. Yang cari kamu tu, yang sedang memburu kamu tu berbangsa dia. Betul tak? Dan kamu pula berkawan dengan bangsa dia. Bangsa dia. Betul. Jadi ini sungguh merisaukan mak dia. Mak dia tak percaya itu saja. Manalah tahu ini adalah kawan kepada orang sedang nak cari dia untuk menyamar datang ke rumah dia ke apa. Dia tak tahu. Dia tak kenal. Ataupun mungkin orang ni kebetulan kenal orang tu dan cuma sekarang Duan pun belum tahu lagi, sana belum tahu, nanti sangat dekat dah. Sangat dekat dah, betul dah. Sangat dekat dengan musuh dah. Sangat dekat, ya. Sebab itu dia hanya tak percaya je. Maksudnya semasa tu akak dah fikir semua benda yang macam tu. Semua benda yang akak cakap Dialog tu ada. akak fikir kan. Tak ada fikir dialog ada. Kalau terfikir benda macam tu, Dialog ada. Ya, daripada dialog tu akak Sebab baca dah itu terfikir. director tu sangat penting. Kalau bukan Sabri Yunus jadi director mungkin tak boleh berlakon macam tu. Director sebenarnya tu yang arahkan jalan watak kita tu. Ya. Supaya kita tak director tergelincir. satu hal. Orang yang tulis skrip tu sangat hebat dah. Dialog semua dah ada dah. Baca dialog dia dan perasaan tu timbul sendiri. Saya heran kadang-kadang dia buat dialog last minute pun Dia pun sama macam kita juga. Dia dalam suasana tu gerak dialog tu. Walaupun last minute, kalau dialog dia bagi walaupun last minute, saya sayang untuk tinggalkan perkataan satu-satu perkataan. Tapi dalam Duan ni dia tak ada tulis last minute tau. Semua dah siap lah. Preparation Betul tak? semua dah siap. Itu masa dia buat drama. Itu Ini masa- dialog dah siap lah. Itu masa tiga Abdul. Tiga Empat Abdul. Abdul atau Muhammad? Jangan kurang satu. Abdul atau Muhammad? Sebenarnya dalam ni skrip dia dah lengkap dah. Dia proper. So senanglah untuk dia arah kita Ya, kan, betul. untuk kita bentukkan karakter yang dia mahu. Betul. Itu Yang dia senang. penting ialah kita kena faham apa yang dia nak. Mm-mm. Kan? Dan Angeline cuma risau satu aja. Tak sampai kehendak director. Itu je. Maksudnya kita berlakon dengan seorang-seorang pengarah, sebenarnya kita nak puaskan hati pengarah kan sebenarnya. Tengok juga siapa pengarah lah. Maaf. Ini sangat sensitif. Betul tak? Tapi kalau saya Sebab pengarah yang faham kita dan pengarah yang tak faham kita ataupun kita tak faham dia, itu pun satu masalah juga.
ataupun pengarah yang tak faham cerita. Betul, ada. Dia pun tak faham watak tu macam mana. Betul, ada. Kan? Saya cakap, bukan macam ni. Kan? Tapi tak apa. Dalam tak faham tu, kita kena bincang dan faham antara satu sama lain. Betul, betul. Perbincangan tu lah. Ya. Communication tu. Betul. Okey. Akak sebenarnya dalam industri hiburan kita ni, akak sebenarnya seorang. Akak bermula dengan lawak kan? Tak ada. Bermula dengan serius, watak serius. Sangat serius. Okey, mula dengan apa? Dalam drama-drama Empat Sekawan, drama Cina. Oh, akak mula dengan drama Cina sebelum Ya. masuk ke drama Melayu. Oh ya. Oh. Dalam tahun 86 dah mula berlakon dalam cerita drama biasa-biasa. Watak yang biasa, watak yang yang nangis okey. ada, yang tak nangis ada, macam-macam ah. Oh, bukan komedi ya. Tak ada. Memang tak pernah fikir, tak tahu pun apa tu komedi. Oh, komedi pertama memang Tantu. Bukan. Pak Din KK. Pak Din KK. Ya. Pak Din KK tahun 92. 92. Ya, Cinematic punya sitcom juga. Dan Abang Sabri berlakon dalam tu. Dia jadi bos Angeline. Oh, dalam Pak Din KK. Ya. Selepas tu baru Memang Tantu. Tak ada. Selepas tu, Cam Ni Cam Tu. Cam ni jam tu. Ya, lepas tu baru Pimai. Memang Tantu. Ya, dan Pimai dengan Cam Ni Cam Tu, lepas tu jadi serentak. Oh. Satu untuk TV3, satu untuk RTM. Macam mana akak boleh maintain dalam production ataupun dalam production drama Melayu sejak daripada tahun 90-an sampai sekarang? Itu pun syukurlah orang terima kita kan. Dan pada masa yang sama, Angeline berani kata Angeline juga usaha. Ya. Kita usaha satu hal. Kita terima kasih pada orang memberi peluang pada kita. Betul. Dan terima kasih kepada penonton yang terima kita. Betul. Dan memberi sokongan. Itu semua adalah satu yang kekalkan Angeline sampai hari ini. Sebabnya bukan kata pelakon yang berbangsa Cina, pelakon yang berbangsa Melayu sendiri pun susah nak maintain. Kalau tahu dari zaman 90-an sampai sekarang susah nak maintain. Kan? Sebenarnya lebih kepada rezeki lah kita dapat kan. Rezeki kita dapat, lepas tu usaha kita. Benda tu. Okey, benda tu yang kita nak kena ada untuk pesanan untuk pelakon-pelakon baru yang nak masuk dalam industri ni. Usahalah. Usahalah paling penting. Usaha satu hal lah. Yang lain tu kita serah pada rezeki ya. Pada rezeki. Betul. Kalau iyalah, kalau usaha banyak, kalau rezeki tak ada, dia tak datang juga. Usaha, disiplin, semua. Okey Kak, sekarang berbanding dengan drama ataupun filem Cina dengan filem Melayu, berapa persen tu nisbah dia tu? Sekarang akak banyak buat yang drama Melayu ataupun drama Cina? Rasanya macam hampir 50-50. keseluruhan semua di bidang Melayu. Oh. Sebab drama Cina dulu pun selepas Angeline dalam bidang drama Melayu ni, hanya beberapa tahun satu kali balik buat. Kadang-kadang ada juga artis dalam produksi Cina tak kenal Angeline. Ada juga? Ada. Ada yang baru-baru ni mereka tak kenal. Oh. Jadi kalau mereka tengok pun mereka fikir ini bukan ke drama Melayu punya artis Cina. Ada yang pernah kata, dia boleh cakap Cina ke? Ada, dia sendiri bagi tahu. Dia kata, Angeline, pada mula-mula saya nampak gambar you dalam itu artis punya list. Dia kata saya pernah tanya dekat PM. Ini bukan ke dia buat drama Melayu punya? Dia boleh cakap Mandarin ke? Orang tu kata boleh. Dia cakap bila saya kenal awak, baru saya terkejut. Awak bukan hanya boleh cakap, awak boleh cakap dengan sangat baik. Angeline bagi tahu dia, saya dari tadika sampai ke habis sekolah menengah, saya sekolah Cina. Sekolah Cina. Baru dia tahu Angeline sekolah Cina sebab dia dengar
Angeline cakap bahasa Melayu di dalam drama Melayu kan. Drama Melayu. Okey akak daripada tadika, daripada kecil sampailah habis sekolah akak apa ni bahasa yang akak cakap adalah bahasa Cina. Ya. Okey. Macam mana akak nak masuk dalam drama Melayu? Saya rasa akak memang takkan fasih bahasa Melayu. Oh, sangat teruk. Bukan tak fasih, sangat teruk. So macam mana tu nak masuk drama Melayu yang kena cakap dialog bahasa Melayu? Cara belajar akak macam mana? Kena apa ni hafal mati-mati ya dulu. Oh, Nasib itu, baik kita ada latihan kan. Dan Angeline pernah buat satu telemovie untuk RTM masa tu. Tajuknya Untuk Ibu. Itu adalah telemovie tak ada latihan kan. Kita semua on the spot. Nasib baik kita ada skrip. Jadi kita kena hafal dialog kita. Ingat dialog Ingat dialog dan cuba. Mungkin juga dengan bantuan pelakon-pelakon lain juga Yang bantu kita ya pelakon lain, tapi kita sendiri kena usaha dan kena ingat dialog Sebab berapa banyak orang boleh bantu kita kalau kita asyik tak ingat kan? Ya, betul. Sebab itulah kalau saya berlakon dengan akak, saya perasan kalau ada scene dengan akak, memang akak tak tinggal satu pun perkataan yang ada dalam skrip. Oh, sebab yang kita berdua berlakon tu, skrip Abang Sabri, memang dialog dia dah lengkap, orang tak boleh ubah. Bukan akak. Kalau saya sendiri pun kadang-kadang lupa tu. Satu, dua perkataan lupa, lepas tu buat sendiri. Sebab susah. Macam Abang Sabri cakap lah, kalau kita latih untuk mengingat, kita akan ingat. Macam akak latih untuk mengingat skrip. Bila baca, melekat dalam ni. Bila latih macam tu, melekat lah. Saya ni tak boleh akak. Kadang-kadang tertinggal juga. Okey. Dari dulu, mula-mula pelibatan dalam hiburan. Sampai sekarang ni mesti dah banyak sekali dengan pengarah yang akak dah pernah bekerja. Ya. Pengarah yang paling suka akak bekerja dan kenapa? Rasanya tetap Abang Sabri ya. Ya, kenapa Abang Sabri? Kenapa? Dulu takut tau. Takut. Sebab apa? Angeline hanya berlakon dengan dia. Ya, macam dalam sitcom kita hanya berlakon je. Lepas tu ada banyak tahun ya kita tak pernah kontak. Kita tak pernah berhubung. Hanya kalau Angeline call pun mungkin nak tanya tentang bahasa je. Sebab kadang-kadang Angeline ada perkataan ke ayat yang tak faham. Angeline selalu kata dia adalah kamus hidup Angeline. And my bahasa Melayu encyclopedia. Kalau ada benda yang tak faham, dia orang pertama. Ya. Mesti tanya dia. Jadi lepas tu ada beberapa kali lah dia panggil Angeline berlakon kan. Takut sebab orang kat luar, walaupun kita tak kerja sama, ada orang kata dia serius lah. Dia sangat serius on set. Jadi lain karakter dia dengan masa dia berlakon. Ya, bila dia berlakon, kita berlakon lain. Bila dia jadi pengarah, kita berlakon, dia serius kan? Serius, ya. Betul. Jadi Angeline takut. Dan dia adalah seorang yang sangat kreatif. Takut tak sampai apa yang dia nak. Itu yang risau sebenarnya. Sebab Angeline masih ada satu yang Angeline rasakan itu adalah yang buat Angeline takut. Ini Angeline ingat. Masa selepas Pimai-Pimai lah. Dia jadi pengarah untuk sitcom di RTM. Ada Angguk Geleng-Geleng lah, ada Salam Pantai Timur lah, macam tu. Betul. Masa tu Angeline berlakon dengan Gerahas. Bila kita di Gerahas beberapa tahun kan, tiap-tiap hari kita berdepan dengan dialog yang serius, karakter yang serius, ya, yang tak ada main-main punya. Ya tuan, semua macam tu kan. Betul. Jadi itu sudah ubahkan kita. Betul. Kita bangun aja pergi kerja, bangun aja berdepan. So jadi kita sudah jadi serius. Dalam tak sedar kita dah jadi serius. Jadi karakter macam tu kan. Betul. Tak ada main-main. Jadi bila buat sitcom dengan dia, ada satu hari
Dia terus pandang Angeline macam tu. Oi, tak boleh Angeline. Buang. Serius sangat, buang. Buang serius tu. Ayo, pada saat itu kan. Tengok Angeline boleh ingat sampai hari ni. Pada saat itu Angeline betul-betul blank tau. Angeline blank. Ayo. Apa yang dia nak? Apa dia mau? Dan dia harapkan dia bagi ini dialog, you kena improvise. Sudah lama kita otak tak hidup macam tu kan. Masa itu Angeline rasa malu. Depan orang ramai ni. Depan pelakon lain. Pelakon lain, okey. Angeline adalah seorang yang selalu tidak mau mengalah. I think itu adalah satu Pantang dicabar lah kalau orang cabar kan. Itu juga ada baik, ada tak baik. Baik ialah ini akan tolak satu semangat yang tolak kita. Okey, saya buat. Saya boleh, saya buat. Saya akan buat. Itu. Okey. Tak baik ialah tiba-tiba you akan rasa macam betul tak? Betul. Ya, betul. Tiba-tiba sebab you satu orang yang you rasa I can do it. Tapi at the same time you akan jatuh sebentar. Betul tak? Itu memang buat Angeline tak tahu apa dia mau. Itu memang Angeline. Tak tahu apa dia mau. Betul. Sebab dia hari itu rasanya ada satu skrip yang dia tak mau. Dia tolak skrip tu. Dia rasa skrip tak boleh pakai. So, saya kata, tak apa, kita ambil cerita dia. Okey, kita buat sendiri. Baik. You ambil dialog ni, kita buat cerita macam ni. Okey, kita cuba. Wah, mati Angeline sebab lama Angeline tak otak tak hidup macam tu kan. Sebab sebelum ni berdepan dengan gerak khas yang dah ada skrip yang kena serius. Bukan, dengan karakter dah serius. Berapa tahun Angeline dalam gerak khas kan? Kita memang karakter macam tu kan. So Berapa jadi tahun gerak khas? Buat gerak khas? Angeline mula Lama ke? 2005. Selepas Angeline buat sebelum 2005, Datuk Yusof Aslam bagi Angeline satu watak dalam gerak khas. Angeline pun tak ingat berapa tahun. Tapi pada masa yang Angeline tengah berlakon dengan gerak khas, itulah Angeline balik berlakon dengan Abang Sabri tu. Mungkin dia sendiri pun tak ingat. Tapi Angeline ingat sampai hari ini. So bila sesekali berlakon dengan dia, itu yang buat Angeline takut lah. So bila kan sudah lama tak, itu pun kita pergi 1-2 hari je watak kita kan. Dia buat telemovie bagi kita watak 1-2 hari je. Lepas tu bila yang nak buat tanya sama pokok. Wah, itu betul-betul Angeline cakap, okey lah, saya akan cuba sebaiklah. Sebab tanya sama pokok tu berat juga tu. Berat dan itu kena berdepan dengan dia lebih dari 1 bulan. Mau tak takut lah. 1-2 hari kita habis lah. Kita sudah lega. Ini 14 episod berdepan dengan dia 30 lebih hari. Betul tak? Okey. Akak kata Sabri Yunus pengarah favourite akak. Tetapi Sabri Yunus juga pengarah yang paling takut akak bekerja. Kenapa dalam masa yang sama? Sekarang takut tu dah kurang sebab dah biasa. Dah biasa. Beberapa tahun ni dah biasa dengan dia. Rasanya kita pun dah sesuaikan diri kita dengan dia. Dan kita faham cara kerja dia dan dialog dia, kita dah selesa. Dia pun tahu apa kelemahan kita dan apa kekuatan kita, dan dia akan beri yang baik untuk kita, senang kita kerja. Ya, kita pun tahu apa yang dia nak kan. Kita bila dah lama kita bekerja tu kita senang. Sebab itulah orang kata Sabri Yunus ni ambil pelakon-pelakon yang sama je untuk berlakon dalam kebanyakan cerita dia. Saya rasa salah satu sebabnya tak? Senang. Senang kita nak tahu apa dia nak. Dia pun tahu apa kita boleh buat. Sebenarnya bukan dia saja. Di luar sana pun banyak pengarah. Kadang-kadang mereka
ada pelakon-pelakon yang mereka ulang-ulang guna kan. Sebab itulah kot Ya, dia senang bekerja, dia lama bekerja. Kan? Tapi tengok dulu. Nanti takut tak tekat. 15 minit. Sorry kak Tak apa. Saya janji 15 minit, sekarang dah 25 Okey tak? So far minit. okey tak? No problem. Okey. Saya rasa dah hujung-hujung lah. Hujung-hujung kak. Ya. Sempena saya ada satu soalan. Soalan ni soalan bonus sempena malam tahun baru Cina. Ya, Tahun Arnab tahun Arnab. Tahun Arnab, penghujung tahun Naga ke tahun Arnab. Bukan, tahun Rimau. Rimau Naga. Rimau. Naga sebelum tu. Ini nak apa ni? Nak Tak research dulu bukan research. You nak uji saya. You nak uji saya. Bahaya ni. Tak tahu Arnab. Okey, satu soalan. Soalan ni akak nak jawab pun boleh, akak tak nak jawab pun boleh. Siapa Sabri Yunus dalam hidup akak? Saya tak peduli dia ada kat sini ke apa semua, saya nak tanya juga. Dia adalah seorang guru. Okey. Dia adalah seorang kawan. Okey. Dia adalah seorang abang. Sebenarnya kan dalam kerjayaan Angeline, dia adalah salah seorang memainkan peranan yang sangat penting. Okey. Sebab Angeline cukup nasib baik. Angeline mula sitcom yang pertama dengan dia. Okey. Dan di situ kan kita nampak cara dia berlakon. Dia punya bahasa sangat kuat. Dia pun bantu Angeline. Jadi dari mula sampai habis mandi dalam cinematic, dia sentiasa ada saja di sisi Angeline kan. So dia yang sangat banyak membantu Angeline. Dia Kalau ada show ke apa ke, dia bawa kita keluar. So dia bantu kita, dia bagi idea apa nak buat. Dia adalah seorang leader yang baik leader. Mungkin sebab itulah akak rasa selesa. Ya. Selesa. Ada benda yang dia boleh nasihatkan, ada benda yang boleh dia ajarkan. Dan bila kadang-kadang Angeline pernah kerja di luar, masa tu dia ada. Tapi mungkin kadang-kadang dalam satu tempat kerja, dia ada kesibukan dia, Angeline di lain sudut kan. Dan Angeline pernah lah satu kali terkena dengan satu perkara yang orang salah faham. Orang salah faham. Seperti, sometimes dulu kita pun muda. Betul. Ya, kita pun muda. Orang suka ambil gambar yang candid. Okey. So Angeline tegur orang tu, jangan ambil gambar candid. Kalau you nak ambil gambar, you cakap, kita boleh ambil gambar yang sama-sama senyum cantik kan. Kita ready ya. Ya. You ambil candid, mungkin saya tengah tak cantik gambar tu kan. Betul. This is bukan baik untuk image bagi Angeline. Betul. Dululah. Dulu kita muda, kita fikiran lain. Sekarang nak ambil sajalah. Betul tak? Jadi kan Angeline tegur orang tu tak suka. Dia tulis surat, dia ugut Angeline macam-macam ada. Jadi masa tu kita pun takut sebab kita muda lagi kan. Ya. Jadi Angeline, orang yang pertama Angeline lari minta tolong ialah Abang Sabri. Tapi dia sangat cool. Dan dia yang sebenarnya coolkan ketakutan Angeline. Maksudnya surat yang dibuat tu macam surat ugut apa semua tu. Dia ugut lah, dia kata dia punya adalah macam-macam lah, dia nak hantar ke TV station lah apalah semua macam tu lah. Ada benda yang tak baik macam tu. Bagi Angeline ialah kalau orang yang faham cerita keseluruhan, dia akan faham. Kalau orang hanya dengar cakap dia, Angeline faham, dia pun tak salah. Sebab dia tak suka cara Angeline tegur dia kan. Dan dia pun tak boleh kata Angeline salah. Sebab Angeline pun ada sebab Angeline sendiri kan. Betul. Jadi apa pun kita kena mempertimbangkan dua pihak lah. Betul. Tapi dia pun baik. Dia hanya kata tapi dia tidak betul-betul buat. Dia tak buat. Jadi orang pertama Angeline lari pergi minta tolong ialah Abang Sabri.
Mungkin dia dah lupa tapi Angeline ingat sampai hari ini. So bila jumpa Abang Sabri, dia bagi nasihat apa semua, kita dapat cool down lah. Ya. Kita seolah-olah dia ada di situ. Oh. Kita rasa kita ada satu benda kita boleh pegang. Ya. Jadi kita rasa kita tak begitu bukan keseorangan. Jadi selalunya macam-macam soalan dalam hidup lah. Apa pun Angeline akan tanya dia. Walaupun dalam sebab Angeline Cina, Angeline bergaul dengan orang Melayu. Kita ada kita punya agama, ya. kita ada sifat, Ya. ataupun kebudayaan Bangsa apa semua tu kan. benda Angeline suka tanya kan. Angeline selalu tanya dia, kenapa macam ni? Abang kenapa macam tu? Ini betul ke? Ini kenapa? Jadi dia ajar. Jadi Angeline selalu kata nasib baik ada dia. Jadi Angeline dapat belajar bukan hanya dalam bahasa, bukan hanya dalam lakonan, Dalam hidup. ya. Ya, okey. Dia buat Angeline lebih faham. Baik. Okey Kak. Satu lagi. Sorry Kak. Tadi dah last sebenarnya tapi Tak apa, ada tak satu apa. lagi. Apa pandangan Kak bila Kak selalu berada dengan Abang Sabri, orang akan kata, oh dia dengan Abang Sabri ada apa-apa ni. Oh. Ada apa-apa ni, tanya dia orang ada apa. Katakan bagi Angeline terus terang. Kita sudah berkawan 32 tahun. Ya. Okey? Kalau antara Abang Sabri dengan Angeline ada apa-apa, Angeline rasa tak ada apa yang salah. Betul tak? Dia tak ada isteri, saya tak ada suami. Yes, betul. Dia tak seperti yang berlaku sehari dua ni lah. Ya, betul tak? Kita kena 32 tahun. Betul tak? Kenapa bila orang nampak kita, orang nak kata ada apa-apa? Kalau ada apa-apa pun tak ada apa-apa yang salah. Tak ada apa-apa yang salah kalau ada Betul, apa-apa pun. Saya bukan kacau rumah tangga orang. Dia bukan kacau rumah tangga saya. Ya, betul. Jadi kita pun tak ada kacau rumah tangga siapa-siapa dan kita bukan kacau kehidupan orang lain. Kita jalankan kehidupan kita sendiri. Ya, Itu je. betul. Okey, faham Kak. Faham. Dia sebenarnya asalkan jangan ganggu hidup orang. Ya, Itu betul. Kak. Ya. Dan kalau kita nak ada hubungan dengan siapa-siapa pun jangan ganggu hidup orang, kan? Jangan kita mengganggu hidup kita sendiri apa semua apa. Okey Kak, okey. Macam katakan satu hari Angeline keluar berjalan pergi beli barang dengan Azrul pun. Kalau orang nak kata, orang pun tetap boleh kata. Cuba mungkin Azrul bawa Angeline pergi ke, nah ini ya kedai ni Kak, hari tu saya beli dekat sini. Oh ya Kak, Angeline pergi beli. Tapi orang nampak, orang akan reka cerita juga. Ya, betul. Betul tak? Betul. Mulut orang susah kan. Dia Betul. nak cakap kita susah, kita nak tutup kan. Okey Kak. Saya rasa sini dulu. Hoi, minta maaf Kak. Janji 15 jadi 30 tu. Tak apa. Kita punya cerita pun best juga. So saya harapkan saya doakan Kak terus maju dalam bidang ni. Terus diingati. Sebenarnya kita ni terus berada dalam bidang ni apabila kita diingati, selalu diingati kan ya. Ya. Dan Angeline juga terima kasih kepada Azrul, dan Angeline juga doakan Azrul murah rezeki, Ya, Kak, lebih terima kasih. maju dan Ya. lebih sihat dan lebih gembira Terima pada kasih. setiap hari. Ya, betul. Terima kasih. Begitu juga untuk Akak. Semoga filem kita Dua Naga Bawah ni pun mendapat tempat. Ya. Dan semoga 4 Abdul 1 Muhammad sambung lagi. Betul. Kita boleh Ya. Dan kita masih aku gocok kamu. Okey, terima kasih semua sampai sini dulu untuk bersama dengan Angeline Tan. Diucapkan selamat tahun baru Cina, tahun Arnab Ya. pada semua audiens menyambut. saya, semua yang menyambutnya, audiens saya yang bangsa Cina, Kelantan pun ada juga tu. Kepada semua yang menyambut, saya ucapkan selamat. Semoga kita semua bahagia ke akhir hayat kita. Terima kasih Kak. Ya, terima kasih. Okey, jumpa lagi. Bye-bye.